Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyambung lagi tajuk mengenai taubat yang masuk minggu yang ketiga. Tajuk ini masih lagi belum habis. Memulakan dengan pada suatu hari Abdullah bin Mas'ud ataupun dikenali dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berjalan-jalan di kota Kufah. Tiba-tiba bertemu dengan orang-orang fasik iaitu derhaka sedang berkumpul minum khamar, dan ada yang menyanyi yang bernama Zadan. Ia memukul bana sambil bernyanyi-nyanyi dengan suara yang merdu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, alangkah merdunya suara itu andaikan digunakan untuk membaca Al-Quran. Dan Abdullah terus berjalan. Tiba-tiba Zadan mendengar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud itu. Lalu ia tanya kepada orang, siapakah orang itu? Dijawab oleh orang yang ditanyakan oleh Zaidan terhadap seseorang itu, dijawab dengan adalah Abdullah bin Mas'ud, iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Zadan ini bertanya, apakah yang telah dikatakan oleh sahabat Nabi itu? Jawab orang, ia berkata, alangkah merdunya suaramu itu andaikan digunakan untuk membaca Al-Quran. Perkataan itu benar-benar menyerap dalam hati Zadan, sehingga segera ia berdiri dan membaling biola yang ada di tangannya, lalu lari mengejar Abdullah bin Mas'ud dan mengikat kasutnya di lehernya sendiri sambil menangis di hadapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka didakap oleh Abdullah bin Mas'ud dan bersama-sama menangis. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, bagaimana saya tidak akan sayang kepada orang yang disayangi Allah? Lalu ia tetap bertaubat dan selalu mendekati Abdullah bin Mas'ud untuk belajar ilmu Al-Quran, sehingga orang alim yang banyak meriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Dia menjadi salah seorang daripada orang yang banyak meriwayat hadis dalam hal pembacaan Al-Quran yang telah diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau dilihat Zadan ini orang yang lara bersama dengan kelompok orang yang meminum khamar. Kemudian dia pula seorang penyanyi. Namun tatkala dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi insan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabi'atu al-Adawiyah, suatu cerita yang paling masyhur. Hidup awalnya bergelumang dengan maksiat, walaupun bukan daripada kehendak hatinya. Namun begitu pada zahirnya kehidupannya penuh dengan ketidakbaikan. Namun tatkala taubat disapa olehnya, maka dia menjadi salah seorang daripada insan-insan yang salihah, yang banyak telah memberikan pengajaran, yang telah banyak memberikan panduan, sehingga di kalangan orang-orang saleh banyak mengambil kata-kata daripadanya. Para hadirin, inilah kehebatan taubat. Taubat yang kemungkinan hanya sedetik boleh meningkatkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita pernah mendengar seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari? Al-Ghifari ni tuan-tuan, dialah kaum dia, kabilah dia. Pernah satu ketika mana Abu Dzar Al-Ghifari ini telah memeluk Islam, dengan beraninya dia membaca surah Yasin. Dia ada dua sahabat, satu lagi Ibnu Mas'ud, satu lagi Abu Dzar Al-Ghifari.
membaca Yasin dengan penuh keberanian. Kemudian seorang demi seorang daripada kafir-kafir Quraisy datang, memukul badannya, menghina dia. Tiba-tiba ada orang berkata, "Engkau kenal tak siapa tu?" "Aku tak kenal." Itulah dia Abu Dzar Al-Ghifari. Tatkala disebut dengan kalimah Al-Ghifari, masing-masing angkat tangan minta maaf. Siapakah dia tuan-tuan Al-Ghifari? Ghifari ini adalah satu kelompok, satu kabilah yang kehidupannya penuh dengan kesamsingan. Samsing. Dia adalah kelompok ataupun kabilah kerja tak ada melainkan merompak, meramun, membunuh. Dikenali dengan Al-Ghifari. Tatkala disebut Abu Dzar Al-Ghifari yang sedang membaca, masing-masing mengangkat tangan minta maaf. Pasal apa tuan-tuan? Pasal orang Arab Mekah, dia akan berurusan perniagaan. Di antara perjalanan daripada Mekah ke Syam, di tengah-tengahnya itu ada puak Al-Ghifari. Kalaulah Abu Dzar Al-Ghifari mengenal pasti siapa yang memukulnya, lalu diberitahu kepada kaumnya, sudah pastilah akan bencana datang kepada kelompok perdagangan yang ataupun mengganggu Abu Dzar Al-Ghifari. Apa yang nak dikongsikan, Al-Ghifari itu terletak kepada badan Abu Dzar, iaitu dia terkenal dengan seorang yang samsing pada awalnya. Namun begitu, apabila dia bertaubat kepada Allah, dia menjadi insan yang semulia-mulianya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada diceritakan di sini, Abu Lahab As-Samarqandi berkata, "Saya mendapat berita daripada ayahku bahawa di mana Bani Israel dahulu ada seorang wanita pelacur yang sangat cantik, dan dia selalu duduk di atas katil di hadapan rumahnya yang selalu terbuka pintunya, sehingga tiap orang yang berjalan di muka pintunya pasti tertarik kepadanya, pasti tertarik kepada kecantikannya, dan siapa yang akan masuk diharuskan membayar 10 dirham. Kemudian maka pada suatu hari ada seorang ahlul ibadah berjalan di muka pintunya, dan ketika menoleh ke dalam pintu terlihat olehnya kecantikan wanita itu sedang duduk di atas katil. Maka ia sangat tertarik pada wanita itu, tetapi ia berdoa semoga Allah menghilangkan kerisauan hatinya yang selalu mengingati wanita tersebut. Namun begitu, kerana perasaannya yang tidak hilang, akhirnya dia berusaha mencari uang sehingga menjual beberapa kainnya, dan setelah berkumpul ia datang ke muka rumah itu, tetapi oleh pelacur itu disuruh menyerahkan uangnya kepada wakilnya dan janji supaya ia datang pada waktu yang ditentukan. Asalnya dia nak berjumpa terus, tapi pelacur tu kata tak boleh, engkau kena beri pada PA aku. Buat perjanjian, kemudian lepas bayar, hari lain datang. Hari lain datang. Maka tepat pada waktunya dia datang, sedang wanita itu telah berhias dan duduk menantikannya di atas katilnya. Maka masuklah ahlul abid itu dan duduk bersama wanita itu di atas katil. Dan ketika sedang menghulurkan tangan pada wanita itu, tiba-tiba ia teringat bahawa Allah sedang melihatnya dalam perbuatan yang haram yang mungkin akan menggugurkan semua amal perbuatan ibadat yang telah lalu itu. Maka seketika itu dia gemetar dan pucat mukanya. Maka ditanya oleh wanita itu, "Mengapa engkau berubah muka? Terkena apakah engkau?" Jawabnya, "Saya takut kepada Tuhanku, kerana itu izinkanlah aku keluar." Wanita itu berkata, "Celaka engkau. Banyak orang ingin mendapat seperti engkau ini. Maka apakah yang menyebabkan engkau begini?" Jawabnya, "Saya takut kepada Allah. Sedang wang yang sudah saya berikan kepadamu itu halal. Izinkan saya akan keluar." Maka ditanya, "Apakah engkau belum pernah berbuat begini?" Jawabnya, "Belum pernah." Lalu ditanya, "Siapa namamu dan daripada manakah engkau?"
lalu diberitahu nama dan daerahnya, lalu diizinkan keluar, maka keluarlah abid itu dari tempat itu sambil menangis dan meletakkan tanah di atas kepalanya, sehingga terpengaruhlah wanita itu ketika melihat abid itu menangis dan berkata dalam hatinya, ini orang pertama kali akan berbuat dosa. Sudah berasa takut sedemikian dan saya berbuat dosa bertahun-tahun, padahal Tuhannya itulah juga Tuhanku, maka seharusnya aku lebih takut daripadanya. Maka sejak itu wanita itu taubat dan menutup pintu rumahnya dari segala orang untuk melakukan ibadat semata-mata. Kemudian setelah ia beribadat, timbul perasaan dalam hatinya, sekiranya saya pergi kepada orang yang abid itu, kalau dia mahu menikahi dan mengahwiniku, sehingga aku dapat belajar agama kepadanya, daripadanya, dan membantu saya dalam beribadah, lalu bersiap-siap membawa harta dan hamba-hambanya sehingga sampai ke dusun si abid itu. Dan ketika diberitahukan kepada abid itu ada wanita mencarinya, maka keluarlah abid itu untuk menemui tamunya. Dan ketika wanita itu melihat abid, segera dia membuka tudung mukanya supaya segera dikenal. Tetapi ketika abid itu melihat wanita itu, teringat akan kelakuannya dahulu, maka ia menjerit sekuat-kuatnya sehingga dia diceritakan rebah, lalu meninggal dunia seketika itu. Maka wanita itu tinggal sedih dan berkata, saya datang kemari untuknya dan kini dia telah pun meninggal dunia. Apakah ada kerabatnya yang mahu berkahwin kepadaku? Dijawabnya, ada saudaranya, seorang soleh juga, tetapi tidak punya apa-apa, iaitu miskin. Berkatalah wanita itu, tidak apa, sebab saya cukup harta. Maka dikahwini oleh saudaranya abid itu sehingga mendapat 7 anak lelaki yang kesemuanya menjadi nabi-nabi Bani Israel alaihi salam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti mana yang saya memulakan tadi, bahawa hebatnya taubat daripada sehina-hina manusia, daripada perbuatan-perbuatan yang terkutuk dia lakukan, apabila menyentuh di dalam hatinya untuk bertaubat kepada Allah dan terus beristiqamah bertaubat dan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seketika itu juga Allah memuliakan dia, sehingga dalam riwayat ini menyatakan bahawa hasil daripada itu, pertemuan dan perkahwinan setelah mereka itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudiannya melahirkan zuriat-zuriat daripada nabi-nabi daripada Bani Israel alaihi salam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bahagian Tanbihul Ghafilin telah pun selesai perbincangan kita dalam bab taubat. Saya mengambil sedikit kupasan daripada penawar bagi hati, seringkas yang mungkin. Yang pertama sekali, tuan-tuan, ketahui olehmu bahawasanya taubat itu permulaan jalan bagi sekalian yang menjalani akan jalan akhirat. Kalau kita nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nak menuju kepada akhirat yang bersifat dengan lebih kekal berbanding dengan dunia, maka jalan permulaannya adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahawasanya taubat itu wajib ia dengan segera. Taubat itu wajib ia dengan bersegera daripada segala dosa, meskipun dosa itu adalah dosa kecil. Menurut Mu'tazilah, yang wajib bertaubat hanya dosa-dosa besar. Dosa kecil tidak perlu kepada taubat. Namun begitu, di sisi ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahawa dosa kecil ataupun dosa besar wajib taubat. Sebab tempoh hari saya beritahu, taubat dia bukan pilihan. Kalau sempat kita bertaubat, tak sempat tak apalah. Tidak begitu. Taubat adalah kewajipan. Pastikan setiap masa, setiap ketika, sewaktu-waktu kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan melambatkan taubat itu di sisi ahli sunnah wal jamaah satu dosa yang lain pula, sekalipun berpuluh-puluh tahun. Maksudnya ialah dosa tu kita buat dah lama dah. Dah lama dah. Tapi tak kala kita mengingat akan dosa tersebut, maka sayugia kita terus bertaubat kepada Allah. Kalau di atas dosa yang 20 tahun lepas kita buat, kita letakkan nantilah, maka di sisi ahli sunnah wal jamaah dia adalah satu dosa. Dia adalah satu dosa. Wajib atasnya taubat daripada semua, satu-satu. Maksudnya sifir untuk bertaubat ni ialah satu dosa, satu taubat. Satu dosa, satu taubat. Dia bukannya banyak dosa hanya dengan satu taubat. Itu sebab kadang-kadang apa juga perkara-perkara yang mengingatkan kita kepada perkara-perkara yang lama, yang berbentuk dosa, maka dia sebenarnya adalah satu anugerah. Dan anugerah itu mengajak supaya kita melafazkan kalimah Astaghfirullahalazim, yang selalu saya kongsikan, dan saya tidak malu untuk berkongsikan terus, kerana dosa-dosa ini kadang-kadang cukup mudah untuk kita ingat. Di antaranya bertemu dengan kawan-kawan lama, bertemu dengan kawan-kawan lama, menceritakan hal-hal yang lalu, bagaimana kita berbuat begitu, berbuat begini, dan semuanya itu, ingatan-ingatan itu dengan izin Allah. Allah yang mengingatkan. Apakah tujuan Allah Ta'ala mengingatkan? Untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bukan hanya sekadar satu perbicaraan yang memenuhi kehendak nafsu saja. Dan banyak lagi kaedah-kaedah bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyayangi kita dengan mengingatkan kita akan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi satu dosa, satu taubat. Bayangkanlah dosa kita banyak, tak ada tuan? Allahu Akbar. Kita je merasakan bahawa kita ni tak banyak dosa. Bahkan kata ulama, itulah sebesar-besar dosa kita. Tak kala kita menganggap kita ni tak ada dosa. Itulah bermulanya sebesar-besar dosa. Pasal apa tuan-tuan? Pasal bila kita mengingat bahawa kita tidak ada dosa, maka kita tidak akan bertobat kepada Allah. Bila kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka berdosa, itulah yang disifatkan ataupun yang telah dihukumkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Namun jika ada bagi engkau satu dosa yang tiada engkau ketahui akan dia, maka hendaklah seseorang itu mengatakan bahawa aku bertobat. Jika ada bagi aku dosa yang tiada aku ketahui akan dia, maka aku taubat daripadanya kepada Allah, dan bahawasanya diri taubat itu satu ibadat yang dijanjikan akan pahala. Baik, kalau kita banyak dosa, tapi dosa dah tak tahu dah mana dah, pasal siang malam pagi petang buat dosa aja. Kemudian kita sedar dan kita bertaubat, dan dosa-dosa yang lepas kita tak tahu banyak mana. Adakah perlu pada taubat? Ya, perlu pada taubat, dan ditempelkan taubat itu dengan perkataan aku bertaubat di atas dosa-dosa yang telah aku lakukan yang tidak aku ketahui kepadamu ya Allah. Itu di antara dia. Maksudnya kita pejamkan mata kita, kemudian lafazkan padanya Astaghfirullahalazim, ni bagi dosa-dosa yang telah aku lakukan yang tidak aku ketahui, aku ketahui. Jadi berlanjutanlah istighfar itu sehinggalah pengakhiran hidup kita. Seseorang itu apabila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia akan mendapat pahala. Sama ada Allah Ta'ala terima ataupun tidak taubat itu terserah kepada Allah. Tapi amalan taubat itu Allah Ta'ala janjikan padanya pahala. Maknanya
Dalam soal Allah Ta'ala terima ataupun tidak, dalam soal Allah Ta'ala nak menyeksa kita ataupun tidak di akhirat nanti, itu serah kepada Allah. Tapi amalan bertaubat itu janji Allah, Allah pasti akan memberi pahala. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala itu amat mencintai orang yang sering kali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Allah Ta'ala menyatakan bahawa wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Allah Ta'ala perintahkan kepada semua orang-orang yang beriman supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran kita bertaubat, kita patuh pada perintah Allah. Bila kita patuh kepada perintah Allah, maka Allah akan memberi kepada kita pahala lantaran pematuhan kita di atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibuna minaz zambi kaman la zamba lahu. Artinya orang yang taubat daripada dosa seperti mereka yang tiada berdosa. Orang yang telah bertaubat daripada dosa-dosa yang telah dia lakukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taubat yang ikhlas itu dia akan menghapuskan semua dosa, sehingga selepas daripada kita bertaubat seolah-olah kita tidak memiliki dosa. Cumanya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, di dalam buku ini ada berkongsi apakah yang menyebabkan seseorang itu tidak hendak bertaubat. Walaupun taubat itu bukanlah susah benar. Tak payah pun keluarkan batu bata, pasang batu blok, tak ada. Ngangkat simen, tak ada. Dia hanya perasaan penyesalan, berjanji tidak akan buat lagi, menyusuli dengan perkataan astagfirullahalazim, berhenti serta-merta daripada amalan jahat yang kita lakukan. Maknanya tidaklah susah benar. Tidaklah susah benar. Tapi kenapa orang susah untuk bertobat? Dikongsikan di sini adalah disebabkan kerana israr. Apakah israr? Israr artinya tetap mengerjakan maksiat. Kerana kita tak berhenti lagi daripada berbuat maksiat. Dia prasyarat untuk kita nak bertobat, mula-mula sekali mesti berhenti dulu daripada berbuat maksiat. Baik, kenapa pula susah nak berhenti buat maksiat? Ada beberapa perkara. Yang pertama, bahawasanya seksa yang dijanjikan itu bertangguh, dan tabiat manusia itu bermudah-mudah ia dengan barang yang tiada tunai. Pertama sekali kata Syekh ini, kenapa orang susah sangat nak bertaubat? Kerana seksa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu belum muncul lagi. Tidak seperti mana umat-umat yang terdahulu. Umat-umat yang terdahulu buat maksiat waktu pagi, nanti dekat depan pintu rumah dia ada tanda. Ada tanda dia. Buat saja buat maksiat, adalah malapetaka yang Allah Ta'ala datangkan. Tapi bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seksa itu dijanjikan bertangguh. Bertangguh. Dan tabiat manusia itu bila bertangguh-tangguh tak nampak secara tunai, maka dia bermudah-mudah. Bermudah-mudah. Sekejap lah. Pasal apa? Pasal tak nampak balasan ancaman daripada dosa yang dia lakukan. Baik, bila ada umpama itu, maka apa ubat dia? Maka berkata Syekh ini, ubat dia ialah berfikirlah ia supaya mengetahui ia akan bahawasanya tiap-tiap barang yang akan datang itu hampir. Mula-mula sekali ubat supaya bersegera bertaubat. Yang tadi kita tangguh-tangguh pasal apa? Pasal janji yang Allah Ta'ala beritahu itu benda yang akan datang lambat lagi. Jadi kata Syekh ini, cubalah engkau ingat-ingat, setiap benda yang akan datang itu hampir. Setiap benda yang akan datang adalah hampir. Maka tidak ada
setiap sesuatu yang paling cepat dan hampir datang melainkan kematian. Kematian paling cepat sekali. Tuan-tuan baca dekat Facebook ada, bagaimana ada seorang nurse, dia cerita sembang dengan makcik itu sekejap, lepas tu nak beri suntikan ataupun nak beri ubat, kata makcik itu sekejap, dia nak sembahyang kejap, sembahyang ni dekat hospital. Lalu nurse tadi pergi ke tempat lain, dia lebih kurang dalam 3-4 minit. Tiba-tiba anak dia bekerja, beritahu nurse tengok mak saya, pergi tengok, rupa-rupanya dah meninggal. Sekejap aja, belum sempat lagi makan ubat, tengah mengangkat takbir dan meninggal dunia. Tuan-tuan, sekarang ni cuba fikirkan, apakah perkara yang paling cepat yang akan kita lakukan lepas ni? Kalau lepas sembahyang tu nak berdiri teruslah. Antara sembahyang dengan berdiri tu ada yang lebih cepat daripada itu. Apa dia? Mati. Kematian itu terlalu hampir dengan kita, yang kadang-kadang kita merancang untuk sesuatu tempoh yang terlalu singkat, rupa-rupanya tidak kesampaian. Kenapa? Kerana mati itu terlalu lebih hampir berbanding dengan apa yang sedang kita fikirkan. Kalau tuan-tuan merasakan selepas daripada ini nak berdiri, dalam tempoh nak berdiri itu boleh datang padanya maut. Jadi kata Syekh ini, cuba ingat begitu. Kalau dalam fatrah ataupun masa bertangguh sekejap, rupa-rupanya tarik nafas tak boleh menghembus dah. Buat kali terakhir, maka rugilah. Rugi. Sedangkan seperti mana yang dikatakan tadi, taubat tidaklah memerlukan wang ringgit yang berjuta-juta. Taubat tidaklah memerlukan pergi ke tanah haram. Taubat tidak memerlukan kepada tikas jadah. Taubat tidak memerlukan kepada apa-apa, hanya sekadar penyesalan kepada Allah sahaja. Itu sahaja. Kalau itu tidak dianugerahkan oleh Allah kepada kita, sememangnya kita adalah telah mendapat kecelakaan yang sungguh daripada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan perumpamaan di sini. Kemudian berfikir ia, betapa penat ia bekerja seperti kerja sawah, kerana takut ketiadaan makanan pada tahun hadapan. Maka seperti menanggung ia akan penat kerja, kerana hendak melepaskan lapar tahun muka. Seperti itu menyegerakan ia akan taubat, kerana melepaskan seksa pada masa yang akan datang. Kita fikir tuan-tuan, besok kita nak makan. Kalau tak makan besok, maka menderita kita. Apa yang akan kita lakukan? Maka bersegera kita mencari. Bersegera kita mencari. Kerana apa? Kerana kalau tak cari makan ni, besok anak tak boleh makan. Maka sama jugalah kata Syekh ini dengan taubat. Dengan taubat. Kita kena bayangkan besok kalau kita mati, tak ada ruang dah. Memang terbeban kepada kita kesusahan yang terlalu amat. Dan kesempatan bagi kita ialah bagi mengelakkan perkara itu, mencari sesuatu yang namanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sukar meninggalkan kesedapan dan keinginan. Dan ubatnya bahawa berfikir ia bahawasanya jika doktor yang kafir menyebut baginya akan air sejuk pantang bagi penyakitnya dan memberi mudarat oleh air sejuk itu akan dia, nescaya meninggalkan ia akan air sejuk itu. Yang kedua ni susah nak meninggalkan kesedapan dan keinginan, maksudnya hawa nafsu ni, sehingga bertangguh-tangguh untuk bertobat. Pasal apa? Seronok dengan nafsu tadi ni, seronok dengan keinginan tadi. Jadi macam mana cara dia? Engkau bayangkanlah, kalau ada seseorang doktor, dia datang bertemu engkau, beritahu bahawa tuan tak boleh minum air sejuk ni. Tuan tak boleh minum air sejuk. Kalau tuan minum air sejuk ni, memang mudarat pada tuan. Apa berlaku tuan-tuan? Dia minum tak? Dia tak minum. Kalau orang Garut tu pesan kat dia, ni jangan makan ni. Kalau makan ni memang tak boleh. Dia tak makan dia. Tak makan dia. Dan kita tengok ramai dah orang.
harta kekayaan banyak, tapi boleh makan roti je. Pasal apa? Pasal mudarat. Dia takut kepada mudarat. Siapa yang beritahu tu? Doktor beritahu. Doktor beritahu jangan makan. Kalau kau makan ni memang keinginan memang tak. Tapi doktor kata kalau kau makan ni memang datang penyakit nanti. Terpaksalah kau berdepan dengan kepelbagaian kemudaratan. Tuan-tuan, yang mendatangkan berita ini bukan doktor. Yang mendatangkan berita ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau kena ingat, lepas mati besok ada mudarat yang tunggu kau banyak sangat. Oleh kerana itu, sebelum sampai pada perkara yang seumpama itu, maka jalan ubatnya ialah engkau bertobat kepada Allah. Engkau bertobat kepada Allah. Kerana nak dibandingkan lapar dengan mudarat yang akan dia terima besok di akhirat nanti, jauh lebih besar. Oleh kerana itu ubat yang kedua. Ubat yang kedua. Ubat yang ketiga, mengikut ia akan taubat itu sehari selepas sehari. Dia tangguh. Taubat itu daripada sehari ke sehari. Dan berkata ia, selagi akan taubat oleh aku pada masa yang akan datang. Dan taubat itu di dalam kekuasaan aku. Tak apa. Tak apa. Taubat itu nanti boleh buat. Pasal taubat itu bukan susah sangat, kata Ustaz Suzan. Hanya sekadar menyesal, astaghfirullahalazim. Boleh, aku boleh buat sungguh. Boleh buat sungguh. Seolah-olah semacam taubat dalam genggaman dia. Rupa-rupanya yang dalam genggaman dia tidak ada apa-apa. Bahkan dalam genggamannya adalah nyawanya juga dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu, jangan kita tangguh-tangguhkan. Sehingga ditangguhkan daripada sehari ke sehari. Lama kelamaan tuan-tuan, dia tidak akan bertemu dengan taubat. Sampai satu masa nanti dia tidak mampu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia terus melazimkan perkara-perkara maksiat yang sebagai penghalang kepada dia berbuat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diumpamakan penangguhan kita itu adalah seperti kita tanam pokok. Kata Syekh ni, kita tanam pokok, ataupun ada pokok yang tak berapa elok tumbuh dekat rumah kita. Kemudian apa berlakunya? Kemudian kita kata besoklah nak cabut. Besok nak cabut. Lusalah nak cabut. Tulatlah. Tahun depan lah. Lama kelamaan kekuatan tenaga kita tadi itu yang masih kuat sewaktu pokok itu bernama anak lagi, boleh cabut dengan mudah. Oleh kerana tangguh, sampailah 3 tahun tangguh. Apa berlaku tuan-tuan? Umur kita dah meningkat, tenaga makin lemah, pokok makin besar, akhirnya tidak tercabut. Maka begitulah lebih kurang taubat. Ditangguh, akhirnya menjadi darah daging maksiat. Maka tidak jumpa jalan taubat kepada Allah. Kerana apa? Kerana layanan kepada hawa nafsu itu menjangkau, sehingga untuk meninggalkan perkara-perkara tersebut sesuatu yang amat sukar. Dan yang terakhir, bahawa menjanjikan ia akan dirinya dengan kemurahan Allah Ta'ala, tak apa. Kita tangguh taubat tak apa. Pasal apa? Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan Allah Ta'ala itu dia boleh memaafkan sesiapa saja. Sesiapa saja. Tapi dia tinggal tak maksiat. Dia tak tinggal maksiat, tapi dia menyatakan bahawa tak kisah, Allah Ta'ala dia Maha Pengampun. Lalu disampaikan padanya kata-kata daripada Nabi SAW, al-kayyisa man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik berakal itu ialah orang yang sentiasa bermuhasabah ke atas diri dia. Maknanya orang yang sentiasa bertaubat kerana memikirkan selepas daripada kematian. Itulah orang yang cerdik. Adapun orang yang lemah, orang yang bodoh, siapakah dia? Man ittaba'a nafsah, orang yang mengikut hawa nafsu dia.
Apa kehendak hawa nafsu dia ikut semua sekali. Dan dia berada pada posisi melakukan maksiat. Namun begitu, wa tamanna 'ala Allahil amani. Akan tetapi tengah-tengah buat maksiat, dia mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata para ulama, dia diibaratkan seperti orang yang ada pendayung, orang yang ada kapal. Lalu didayunglah sekuat-kuatnya. Rupa-rupanya kapal tu tak bergerak pun. Sampan tak bergerak pun. Pasal apa? Sampan atas tanah. Sampan atas tanah. Begitulah diumpamakan seperti orang yang berbuat maksiat lalu berbisik di hati dia, tak apa pun, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Walaupun aku buat maksiat, tapi sebenarnya aku baik. Aku baik. Aku sentiasa mengharapkan Allah Ta'ala ampun dosa aku. Tapi buat terus maksiat, terus buat maksiat. Diumpamakan seperti orang yang nak belayar, seperti mana yang saya katakan tadi, ada apa ni, pengayuhnya, ada perahunya, dikayuhlah sekuat-kuatnya, mengharapkan mudah-mudahan kapal itu boleh bergerak dan boleh berlayar. Rupa-rupanya tak bergerak ke mana pun. Pasal apa? Pasal kapal tadi atas darat. Walaupun kita tak berapa besar kapal kita, tak berapa besar pendayung kita, tapi kalau ada sebatang dua kayu yang menempatkan kita pada air, bergerak jugalah. Bergerak jugalah. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya walaupun kita masih lagi tidak sepenuhnya taat kepada Allah, namun begitu kita sentiasa mendahului perbuatan-perbuatan itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian daripada kita merasakan bahawa dosa-dosa kecil itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Maka pengarang ada berkongsikan kepada kita, dosa-dosa kecil itu akan menjadi besar sekiranya yang pertama bahawa membilang kecil ia akan dia dan menghinakan dia akan dia. Pertama sekali, dosa kecil itu dia akan jadi besar apabila kita memandang dosa itu kecil dan tidak memberi kesan apa-apa. Hakikat sebenarnya pada ketika itu dosa itu telah pun menjadi besar. Kemudian yang kedua ialah sukacita ia dengan dia. Dosa kecil tadi boleh dikira jadi dosa besar apabila dosa kecil yang kita buat tadi menyeronokkan kita, maka dia akan menjadi dosa besar. Yang ketiga, bahawa bermudah-mudah ia dengan menutupi Allah Ta'ala atasnya dan menyangka ia bahawasanya kerana mulianya pada sisi Allah Ta'ala, dan tiada mengetahui akan bahawasanya ia dimurkai Allah Ta'ala. Kita bermudah-mudah dengan dosa-dosa kecil. Kerana apa? Kerana ada lintasan dalam hati kita merasakan bahawa Allah itu Maha Pengampun, ataupun kita bermudah-mudah dengan dosa-dosa kecil itu kerana apa? Kerana Allah menutupi dosa-dosa tadi. Sehingga menyatakan bahawa bila Allah tutup dosa-dosa ni, maknanya Allah Ta'ala tu muliakan aku. Banyak buat dosa, tapi Allah tutup dosa tu. Allah tutup dosa tu sebenarnya minta supaya kita bertobat. Tapi dia merasakan Allah Ta'ala tutup dosa dia tu kerana dia tu orang mulia. Itu sebab Allah Ta'ala tutup. Akhirnya dia tidak bertobat. Maka pada ketika itu dosa kecil yang dia buat hakikatnya telah pun besar. Manakala yang keempat, bahawa mengerjakan dia akan dengan terang-terangan dan menzahirkan. Yang keempat ialah apabila dosa-dosa kecil itu dibuat dengan cara terang-terangan. Dibuat dengan cara terang-terangan. Yang seterusnya, dosa kecil itu akan jadi dosa besar apabila yang berbuat itu adalah orang yang alim. Yang berbuat itu adalah orang alim. Pasal apa tuan-tuan? Pasal bila orang alim buat, orang yang jahil mengatakan bahawa itu betul, bertepatan dengan syarak, maka dia pun buat. Dia pun buat. Maka bermulalah
dosa yang bertambah dan bertambah dan bertambah bagi orang yang memulakan kejahatan yang pertama. Adapun orang yang berbuat di atas jahil, dia tak berdosa. Ustaz buat satu benda ini, kemudian ada orang ikut dia. Benda yang ustaz buat tadi tu benda yang dosa besar ke? Tak, dosa kecil je. Dosa kecil aja. Jadi orang yang suka pada ustaz tadi buat, apa alasan buat? Pasal ustaz tu buat, lalu dia buat berdosa tak? Hakikatnya dia tak berdosa. Dia tidak berdosa pasal ilmu dia ambil daripada ustaz. Tapi dosa pada siapa? Ustaz tadi yang dosa. Setiap kali orang tu buat maksiat, dosa pada ustaz dia tak berdosa. Pasal apa tak berdosa? Pasal dia menyangka itu adalah satu kebenaran. Pasal apa dia menyangka satu kebenaran? Pasal yang buat tadi itu ustaz. Jadi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah beberapa perkara yang boleh saya kongsikan sebagai penutup perbincangan kita yang agak lama dalam tajuk taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan pengakhiran kita sebelum menghembuskan nafas kita yang terakhir, saat-saat yang amat gentir itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita lafaz taubat, dan mudah-mudahan Allah menerima taubat kita. Sekadar itu saja tuan-tuan, mudah-mudahan memberi manfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.